Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Selasa 26 Julai 2022. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Kerjasama Malaysia-China bakal hasilkan produk sawit libatkan FDI RM6 bilion. Kedudukan Malaysia dalam petunjuk takbir urus dunia semakin baik. Malaysia mampu muncul sebagai hub biojisim menerusi pembangunan ekonomi kitaran. Menurut Perdana Menteri, ia sesuai dengan status negara sebagai pengeksport minyak sawit kedua terbesar dunia selain penyumbang terbesar dalam industri biojisim. Ia justru bagi memacu ekonomi kitarannya, tumpuan diberi menerusi pendekatan menggunakan bahan mentah daripada sisa buangan atau lebihan dalam rantaian sektor agri-komoditi. Justru kerajaan amat menggalakkan usaha menjadikan hampas isi rong sawit sebagai bahan mentah makanan domestik, aquaculture dan penternakan bagi mengurangkan penggantungan import dan menyumbang kepada inisiatif sekuriti makanan negara. Pada masa yang sama, pendekatan untuk menggunakan bahan mentah daripada sisa buangan atau lebihan di sepanjang rantaian nilai sektor agro-komoditi juga diberi tumpuan bagi memacu pembangunan ekonomi kitaran ataupun circular economy. Tambah beliau, usaha menggunakan bahan sisa agri-komoditi sebagai alternatif kerana menyedari seluruh dunia termasuk Malaysia berdepan cabaran sekuriti makanan akibat ketidaktentuan ekonomi global dan krisis geopolitik serta perubahan iklim. Pada masa sama, beliau berharap sektor agri-komoditi dapat membantu negara menjana semula ekonomi dan mengembalikan kestabilan ekonomi rakyat. Beliau berucap pada majlis perasmian Expo dan sidang kemuncak agri-komoditi antarabangsa Malaysia di Ibu Negara. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan kerajaan akan terus menggalakkan pelaburan langsung asing FDI bagi mempelbagaikan produk agri-komoditi dengan nilai tambah tinggi. Ke arah itu, bagi produk sawit, syarikat milik kerajaan China akan bekerjasama dengan syarikat Malaysia dan MPOB untuk mengeluarkan Hydrotreated Vegetable Oil HVO dan bahan api penerbangan mampan SAF di negara ini melibatkan FDI bernilai RM6 bilion. Usaha ini bakal menawarkan 1,000 peluang pekerjaan. Pembinaan kilang HVO dan SAF pertama di Malaysia ini merupakan salah satu inisiatif untuk memacu sektor sawit Malaysia ke arah industri berteknologi dan bernilai tinggi. Syarikat dari China ialah Shaanxi Construction Investment Group Company Limited dan Institute of Coal Chemistry, Chinese Academy of Science. Manakala syarikat Malaysia pula, Pengarang Maritim Industri Sdn Bhd dan Sabah Oil and Gas Development Corporation. Pekerja dari Pakistan dan India berpotensi untuk dibawa masuk ke sektor peladangan. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Zuraida Kamaruddin berkata, langkah berkenaan dapat mengurangkan kebergantungan pekerja dari Indonesia dan Bangladesh. Ada potensi untuk pekerja dari Pakistan untuk masuk dalam bidang peladangan. Saya lihat angkanya makin meningkat daripada Pakistan dalam 1,000 lebih tak salah saya. So jadi itu menjadi satu potensi, dan India juga ada juga yang dalam bidang peladangan. Jadi saya akan minta industry players untuk cuba market India dan Pakistan, jadi tidak terlalu bergantung kepada Indonesia dan juga Bangladesh.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian Expo dan Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia 2022. Beliau menyifatkan Expo berkenaan akan menjadi platform untuk menangkis dakwaan seperti buruh paksa dan isu kemampanan dalam sektor agri komoditi. Menjelang 2025, Perlis menyasarkan penanaman jagung bijian di 500 hektar kawasan. Ini bagi memenuhi permintaan tinggi di dalam negara sebagai bahan utama makanan haiwan ternakan sekaligus menyokong dasar sekuriti makanan. Ikuti laporan wartawan Sofi Syamsuddin. Menjelang penghujung tahun ini, Perlis menjangkakan seluas 255 hektar daripada 382 hektar tanah yang diperuntukkan siap ditanam dengan tanaman jagung bijian. Usaha ini dijangka mampu membantu mengurangkan kos import sekaligus memberi kesan kepada kestabilan harga daging tempatan. Bila ada tanaman ni kita nampak harga akan boleh dikurangkan. Bahan makanan pun, makanan haiwan ni pun senang dapat. Kawan-kawannya dapat mengurangkanlah sikit tekanan inflasi yang berlaku masa ini. Jabatan Pertanian memainkan peranan menyediakan khidmat nasihat, bantuan teknikal dan insentif pembangunan projek kepada pengusaha. Ia diharap dapat membantu penduduk setempat menjadikan tanaman berkenaan sebagai sumber pendapatan baharu. Kita jangkakan jika tanaman jagung bijian ini ditanam oleh petani-petani yang terlibat dalam kawasan penanaman padi luar skim, mereka akan dapat meningkatkan lagi pendapatan mereka kepada pendapatan yang lebih baik berbanding dengan tanaman padi. Sehingga kini sebanyak 3 variti jagung diusahakan iaitu variti 888, 5005 dan terbaru variti 5009 yang dilihat lebih produktif. Pengusaha tanaman tersebut Greenwood Genetics Sedia Berhad GWG akui produk jagung bijian tempatan lebih berkualiti berbanding produk yang diimport dari luar negara. Jagung bijian yang tanam di Perlis atau di Malaysia ni, yang pertama fresh lah, segar dan protein level dia lebih tinggi. Dan kita nampak yang ni dapat meningkatkan lagi FCR, maksudnya feed conversion rate untuk makanan ayam. Malaysia mengimport 4 juta tan metrik jagung bijian bernilai 6.2 bilion ringgit setiap tahun bagi memenuhi permintaan industri ternakan negara. Sehubungan itu, penggalakan penanamannya merupakan usaha kerajaan mengurangkan kebergantungan 30% terhadap import jagung bijian menjelang 2030. Sofi Syamsuddin, RTM. Kerajaan bercadang membenarkan semula ekspor ayam dalam masa terdekat. Bagaimanapun, tarikh sebenar sekatan ekspor akan ditarik balik belum dimuktamad. Tarikh belum ada lagi, tetapi insya-Allah dia tidak lama. Dia tidak lama. Kita dah ada jawatan kuasa jihad inflasi. Dan saya pun duduk. Menteri tidak lama maksudnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Yang tu dengan maaf kita belum ada keputusan lagi. Saya tak boleh nak sebut 1 bulan, 2 bulan. Sekatan ekspor 3.6 juta ekor ayam sebulan yang mula berkuat kuasa 1 Jun lalu hanya bersifat sementara. Tujuannya menstabilkan bekalan ayam untuk kegunaan domestik. Bagaimanapun tiada garis masa ditetapkan untuk larangan ditarik balik. Program jualan rakyat MyGrocer at wilayah bakal memberi manfaat kepada 19,000 penduduk B40 di Labuan. Program berlangsung selama setengah tahun dengan peruntukan RM399,000 memfokuskan barangan asas bersubsidi iaitu ayam dan telur yang dijual pada harga rendah. Program ini akan berlangsung selama 6 bulan daripada tarikh hari ini dan kita jangkakan inilah program yang akan membantu golongan B40 dalam memperolehi bahan protein seperti ayam dan telur. Untuk ayam, perbadanan akan sediakan RM3 bagi 1 kupon untuk pembelian ayam 1 ekor dan untuk pembelian telur melebihi 10 biji akan mendapat 4 kupon 50 sen untuk diskaun.
Program inisiatif Kementerian Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Perbadanan Labuan dan Yayasan Wilayah Persekutuan. Kedudukan Malaysia dalam petunjuk takbir urus dunia semakin baik berbanding 10 tahun lepas. Penilaian dibuat berdasarkan aspek suara dan accountability, kualiti kawal selia, kedaulatan undang-undang serta kawalan terhadap dimensi rasuah. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kedudukan Malaysia juga lebih tinggi berbanding purata rantau Asia Timur dan Pasifik, terutama dalam keberkesanan kerajaan dan dimensi kualiti kawal selia. Bagi mengekalkan prestasi tersebut, pemantauan terhadap aktiviti haram yang mengakibatkan ketirisan hasil negara dipergiat. Usaha itu diterajui pasukan petugas khas pelbagai agensi dan Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional (NFCC). Jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, terdapat projek yang sedang dijalankan untuk mendapat semula RM5 bilion dalam tempoh 5 tahun berikutan kehilangan hasil akibat penyeludupan rokok dan minuman keras. Overall, I would like to stress that these commitments across the government agencies are bearing fruit. In 2021, the disclosures of suspicious transactions reports have successfully resulted in 70 arrests of various offences, RM136 million of criminal proceeds being frozen or seized, and revenue recovery of more than RM225 million. Beliau memaklumkannya pada mesyuarat tahunan Kumpulan Asia Pasifik mengenai pengubahan wang haram APG di ibu negara. Dewan Rakyat meluluskan usul pelanjutan subseksyen 4-5 Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA Akta 747 yang telah dibentangkan semula hari ini. Ya, usul berkenaan lulus menerusi undi belah bahagi apabila 111 menyokong, 88 menentang, manakala 21 tidak hadir. Terdahulu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata subseksyen itu perlu dilanjutkan bagi menangani ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan dan ketenteraman awam. Kita tidak boleh berkompromi dengan anasir-anasir yang mengancam keselamatan negara dan tugas pihak PDRM serta semua agensi keselamatan dalam negara kita adalah bagi memastikan negara ini aman dan selamat untuk didiami. Usul membolehkan akta itu terus berkuat kuasa untuk tempoh 5 tahun lagi mulai 31 Julai ini. Minggu lepas, Dewan Rakyat meluluskan usul membatalkan keputusan Dewan pada 23 Mac yang menolak lanjutan penguatkuasaan subseksyen 4-5 itu. Setakat 11 Julai lalu, perkhidmatan 5G telah meliputi 27% kawasan berpenduduk di seluruh negara. Jumlah langganan pula mencecah 250,000. Selaras dengan keputusan kerajaan mengenai pelaksanaan rangkaian dan infrastruktur 5G di negara oleh Digital National Berhad sebagai pengendali rangkaian borong tunggal ke semua spektrum 5G yang dikenal pasti iaitu jalur 700 MHz, 3.5 GHz dan 28 GHz telah diagihkan sepenuhnya kepada DNB bagi penyediaan perkhidmatan 5G di seluruh negara. DNB menyasarkan kira-kira 80% liputan 5G di kawasan berpenduduk menjelang akhir 2024. Baik, ekonomi Malaysia berada pada laluan pemulihan yang kukuh disokong aktiviti domestik dan permintaan luar yang positif. Governor Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus berkata, ekonomi negara dijangka berkembang dengan stabil pada tahun ini dan tahun 2023 walaupun berdepan cabaran peningkatan tekanan kos, konflik Rusia-Ukraine dan langkah-langkah pembendungan ketat China terhadap COVID-19.
Malaysia mendapat manfaat daripada permintaan kukuh untuk ekspor negara terutama produk elektrik dan elektronik serta produk berasaskan komoditi dan produk ekspor yang pelbagai. Berdasarkan pemerhatian, dapat disaksikan peningkatan yang kukuh dalam permintaan domestik, perbelanjaan domestik terutama perbelanjaan pengguna. Ia menerusi jualan runcit, transaksi kad debit dan import barangan pengguna yang telah melebihi tahap pra-pandemik. Tan Sri Nur Syamsiah berucap pada Majlis Persidangan Antarabangsa Jenayah Keuangan dan Pembiayaan Keganasan 2022 IFCTF 2022 ke-12 di Ibu Negara. Pasaran pekerjaan yang semakin kukuh juga telah memberi manfaat kepada ekonomi negara dan 26,000 pekerjaan baru diwujudkan dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini sama seperti tahap pra-pandemik. Sementara itu, ekonomi Malaysia pulih secara beransur-ansur dengan keluaran dalam negara kasar KDNK nominal meningkat kepada 9.0% selepas penguncupan 6.3% pada tahun 2020. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata, KDNK tahun lalu adalah 2.2% melebihi paras pra-pandemik pada tahun 2019. Komponen pendapatan yang terkumpul hasil daripada pengeluaran iaitu pampasan pekerja PP dan lebihan kendalian kasar LKK masing-masing menyumbang 34.8% dan 62.9% kepada KDNK. Sumbangan KDNK selebihnya disumbangkan cukai bersih sebanyak 2.3%. PP yang merujuk kepada saraan diterima pekerja untuk penyediaan perkhidmatan buruh dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan pulih kepada 2.2% berbanding penurunan 3.0% tahun sebelumnya. PP bagi semua sektor ekonomi menunjukkan prestasi meningkat kecuali sektor pembinaan. Keseluruhan PP menyumbang 34.8% daripada jumlah KDNK negara pada 2021 di mana sektor perkhidmatan kekal sebagai penyumbang terbesar kepada jumlah PP dengan sumbangan 62.8%. LKK yang merupakan komponen pendapatan terbesar KDNK merekodkan pertumbuhan 2 digit 14% tertinggi yang pernah direkodkan sejak 2010. Pelaburan langsung domestik DDI 2022 dijangka mampu mencecah 97.9 bilion ringgit, sama seperti tahun lalu. Pada suku pertama tahun ini sahaja, 15 bilion ringgit DDI sudah direkodkan. Bagi mencapai DDI tahunan yang disasar, penglibatan PKS dalam inisiatif pendigitalan perlu diperluas bagi meningkatkan permintaan global. Untuk tujuan itu, insentif disedia kerajaan, antaranya geran otomasi pintar, perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Antara langkah yang saya cadangkan tadi ialah untuk SMEs terlibat secara langsung dalam digitalisation, automation dan robotik kerana industri pembuatan seperti ini memerlukan teknologi-teknologi baru untuk meningkatkan produktiviti dan juga efisiensi. Dan saya lihat sudah ada kesungguhan. Baik, sistem pemegang lesen dan payung mampu menilai serta memantau untung dan rugi perniagaan. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, cadangan mewujudkan sistem itu bagi membantu syarikat induk memantau cawangannya agar terus berupaya meneruskan perniagaan. Inisiatif yang dilaksana Koperasi Serbaguna Anak-Anak Selangor Berhad Kosas dipuji kerana sebagai pemegang lesen induk telah membuka peluang kepada lebih ramai usahawan menceburi bidang makanan dan minuman. Matlamatnya sama. Di mana mesti ada induknya. Induknya lah yang akan membantu melihat cawangan-cawangannya. Kerana kalau selalunya daripada segi institusi kewangan, kita tahu kita bagi pinjam kemudian kita nak kutip hutang, tak bayar hutang kita saman lah. Tak payah. Tapi yang penting pemantauan. Jadi dengan konsep ini kita harap dia punya induk dia, licensor dia atau franchisor dia akan membantu untuk melihat kemajuan franchisee dia.
Tan Sri Noh menyatakannya selepas penyerahan surat tawaran kepada koperasi yang akan membuka cawangan Richard Amo Coffee. Kerajaan telah mengambil satu keputusan yang berat di mana jumlah subsidi yang sudah pun melebihi 70 bilion dikekalkan demi memastikan keluarga Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan rendah, tidak terlalu terkesan dengan impak kenaikan harga barangan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menandatangani plat penamaan Kompleks Markas Angkatan Bersama MKAB sebagai Kem Al-Sultan Abdullah. Kem Al-Sultan Abdullah berkeluasan 39 hektar terletak di Jalan Pancing, Kuantan. Kedudukannya bersesuaian dan diyakini dapat menyokong pengoperasian tentera darat, tentera laut dan tentera udara yang berpengkalan di kawasan berhampiran. Pembinaannya telah dirancang sejak tahun 2007 dan siap pada 25 April 2019. Kemudian, ia diserahkan kepada MKAB pada 11 Jun 2019 dan sebulan selepas itu mula beroperasi. Kem menempatkan lebih 300 pegawai dan anggota pelbagai peringkat dari ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM. My Angkasa Amanah Berhad MAAB telah mendaftarkan lebih 170,000 kes melibatkan wasiat dengan anggaran nilai aset sebanyak 86 bilion ringgit setakat ini. Daripada jumlah itu, 637 fail bagi pentadbiran harta pusaka telah diuruskan berjumlah 320 juta ringgit. Timbalan Presiden Angkasa, Profesor Madya Datuk Dr. Abdul Rahman Abdul Razak Shaikh berkata, jumlah tersebut disifatkan besar selain mencerminkan kepercayaan masyarakat kepada satu-satunya entiti koperasi dalam negara yang menjalankan amanah wasiat, pusaka serta infak. Perkara harta pusaka ni banyak lagi ya yang patut dijalankan dengan cara pentadbiran yang lebih kemas, sebagaimana hari ini sebagai contoh yang terbaik. Bukan hanya waris tersebut dapat cara pembahagian, malahan memberi ruang pada waris untuk menjalankan infak sekali. Urusan harta pusaka ni banyak yang tertangguh ya, sampai berlaku sampai generasi kedua ya. Oleh yang demikian, kita berharap terutamanya orang Islam tampil ya, terutamanya dalam menyelesaikan kekusukan harta pusaka. Tambahnya lagi, caj yang dikenakan adalah antara termurah selain tiada caj tambahan dikenakan sekiranya terdapat penambahan jumlah pusaka yang dilakukan pada saat akhir. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Sumbangan dan Infak Harta Pusaka di Taiping. 400 orang maut setiap minggu akibat rokok. Pengambilan tembakau menjadi faktor utama pencetus kanser yang merupakan penyebab kematian tertinggi di hospital. Produk tembakau juga menyebabkan ketagihan nikotin yang merupakan satu kandungan dalam rokok. It takes less than 10 seconds for the nicotine to hit your brain once you inhale cigarette smoke. Sebab itu sukar untuk perokok berhenti merokok, menjadikan ramai merokok sepanjang hayat dan mengidapi pelbagai jenis penyakit. Khairi berkata demikian menerusi hantaran di laman TikToknya sempena kempen Akta untuk mengharamkan rokok, rokok elektronik, vape dan semua alat merokok kepada golongan yang lahir selepas 2007 dibentangkan minggu hadapan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Kita mulakan dengan berita gembira buat negara. Tamasya Sukan Universiti ASEAN AUG edisi ke-20 di Ubon Ratchathani, Thailand menyaksikan skuad renang menghadiahkan emas pertama buat kontingen negara. Kejayaan itu dicapai Zheng Yong Lau yang mengungguli acara 400 meter laki bergaya bebas.
Beraksi di kampus Ban Yang Noi, atlet Sunway University itu melakar catatan 3 minit 59.57 saat. Tempat kedua milik wakil dari Indonesia, Nicholas Karel Subagio, dan penyandang juara sebelum ini, Wilson Wee Shen Sim, berada di kedudukan ketiga. Dalam hari itu, skuad terjun turut meraih 2 pingat perak menerusi acara 400 meter wanita gaya bebas dan lelaki 50 meter kuak kupu-kupu. Pingat berkenaan diraih Chia Tonggoh dan Zi Yang Eng. Susulan insiden membabitkan pengadil Suhaizi Shukri dan pemain Selangor FC Muhammad Fazli Mazlan pada suku akhir Piala FA, Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memutuskan ia hanya tindak balas spontan. Setiausaha Agung FAM Muhammad Saifuddin Abu Bakar berkata susulan insiden di Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah Sabtu lalu, Suhaizi telah membuat permohonan maaf kepada FAM, Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan semua penyokong. Menurut beliau, berdasarkan keterangan Suhaizi kepada Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pengadil, insiden itu adalah tindak balas spontan beliau mengangkat kaki tanpa niat untuk menyepat Muhammad Fazli, meskipun laporan dari segi foto dan video yang tular kelihatan seolah-olah beliau menyepak pemain berkenaan. Pengadil perlawanan juga menegaskan ketika kejadian beliau tidak mengenakan sebarang hukuman lanjut kepada pemain itu yang memijak kaki pengadil, kerana beliau anggap tindakan pemain itu tidak disengajakan. FAM turut menyifatkan Suhaizi sebagai pengadil yang cukup berpengalaman dengan pernah bergelar pengadil FIFA bermula 2011 selain tidak pernah dikenakan sebarang tindakan disiplin atau melakukan kesilapan besar dalam aksi di peringkat domestik dan antarabangsa. Namun Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pengadil tetap memberikan amaran keras kepada Suhaizi supaya tidak mengulangi sebarang tindakan sedemikian. Baik, masih mengenai bola sepak tempatan, perlawanan separuh akhir Piala FA dijadual berlangsung pada 5 dan 6 Ogos ini. Perkara itu dimaklumkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL menerusi satu kenyataan. Kenyataan sama menyebut aksi pertembungan antara Johor Darul Takzim JDT dan Penang FC di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri akan berlangsung pada 5 Ogos. Manakala pada 6 Ogos, Terengganu FC, TFC dan Selangor FC akan berentap di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Nerus. Kedua-dua perlawanan separuh akhir itu dijadual bermula pada 9 malam. Dalam pada itu, bagi saingan Liga Super, perlawanan membabitkan TFC dan Selangor FC yang akan menentang lawan masing-masing pada 4 Ogos terpaksa dipinda susulan kemarahan kedua-dua pasukan ke separuh akhir Piala FA. Berdasarkan tarikh baharu yang ditetapkan, TFC bakal bertemu Seri Pahang FC di Stadium Darul Makmur, Kuantan pada 21 Ogos. Manakala The Red Giants akan menjadi tuan rumah kepada Petaling Jaya PJ City FC di Stadium Majlis Bandar Raya Petaling Jaya hari yang sama. Venue bagi perlawanan akhir Piala FA setakat ini masih belum dimuktamadkan. Sasaran 16 pingat emas adalah cukup realistik bagi tamasya sukan para ASEAN Solo 2022 Indonesia yang akan membuka tirainya Sabtu ini. Ketua Kontingen Kolonel Bersara Mat Nur Azam Arifin yakin atlet mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Saya rasa sasaran itu adalah realistik kerana kita bawa juga nama-nama besar dalam sukan ini. Dan saya dapati ada juga atlet yang tidak pernah ke sukan para selepas KL 17. Jadi mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka untuk keluar negara. So setelah kita hitung dan kita dapati 16 adalah cukup realistik. InsyaAllah dengan semangat yang ada pada mereka kita akan capai sekurang-kurangnya 16 yang kita sasarkan.
Kesemua 72 atlet telah pun melakukan persiapan rapi bagi menampilkan aksi terbaik meskipun ia penampilan sulung mereka menyertai tamasya berkenaan. Beliau berkata demikian di KLIA sebelum berlepas ke Indonesia. Pada penampilan di Sukan Para ASEAN Kuala Lumpur 2017, kontingen negara meraih 90 emas, 85 perak dan 83 gangsa untuk berada di tangga kedua keseluruhan di belakang Indonesia dengan 126 pingat emas, 75 perak dan 50 gangsa. Sementara itu, jaguh lontar peluru Muhammad Ziad Zulkifli yakin mampu menghadirkan kilauan emas bagi acara tersebut. Atlet berusia 32 tahun itu telah membuat persediaan rapi bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Beliau yang juga pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Rio 2016 itu turut mahu memecahkan rekod Sukan Para ASEAN miliknya. Macam saya sendiri, saya nak cuba tengok jarak saya nak buat yang jarak balingan saya yang terbaik. Okey, untuk kalau saya punya best untuk Para ASEAN ni saya buat pada tahun 2017 di KL, jarak dalam 16.81. Kemungkinan sini saya nak buat 17 meter. So better daripada result last year. Kita buat yang terbaik di sini. Itulah di Solo untuk menjadikan benda jarak tu lebih better dan the next game nanti. Kali terakhir Ziad beraksi di APG di Kuala Lumpur 2017 apabila berjaya menggondol emas dengan lontaran sejauh 16.81 meter. Pada Sukan Si Hanoi, beliau berjaya menghadiahkan negara pingat gangsa selepas melakukan lontaran sejauh 17.20 meter di Stadium Nasional Mai Ding Mei lalu. Tiga pingat emas menjadi sasaran Persekutuan Taekwondo Global Malaysia MGTF pada kejohanan dunia ITF 2021 di Amsterdam, Belanda bermula hari ini. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri T. Lian Ke, ia berdasarkan prestasi yang konsisten serta komitmen yang ditunjukkan pasukan negara. Kalau kita tengok dari segi ITF, dari segi komitmen mereka, keterampilan serta konsistensi, kita harapan saya sasaran 8 penyertaan itu mendapat 8 medal, tidak kira emas ke apa, adalah satu pencapaian yang kemegahan kepada negara kita. Selain daripada itu, kita juga mengharapkan mereka boleh mencapai 3 emas yang telah disasarkan oleh ITF, dan kalau boleh lebih dari 3 pun lagi baik. Tambahnya, sasaran tersebut adalah realistik dan mampu dicapai. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada kontingen negara di KLIA. Malaysia menghantar 8 atlet terdiri daripada 4 lelaki dan 4 wanita, termasuk 3 orang umpaya serta 2 orang pegawai. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 26 Julai 2022. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Perlawanan bola sepak Liga Super 2022. Ledakan gol terus menggegar gawang bagi memburu kedudukan terbaik di antara pasukan. Untuk dapat berjaya dari Faizal. Rabu 27 Julai, nantikan pertembungannya. Negeri Sembilan FC bertemu Terengganu FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik.
Ayam jantan tiada bulu dan beruang kutub minta tolong. Apa kisahnya kita saksikan dalam hashtag. Di Indonesia, seekor ayam jantan menjadi perhatian ramai kerana keunikannya iaitu tidak memiliki bulu. Berusia 7 bulan, ayam ini tidak berbulu sejak mula menetas. Walaupun hidup seperti biasa, namun haiwan ini tidak bergaul dengan ayam lain kerana sering dipatuk dan diserang. Penduduk di sebuah kawasan terpencil di Rusia terkejut didatangi seekor beruang kutub yang meminta tolong supaya melepaskan tin susu di mulutnya. Bagaimanapun tidak berjaya kerana tin itu tersangkut terlalu dalam. Lantas pasukan dari Moskow diterbangkan ke Dixon bagi usaha menyelamat. Sebaik operasi mengeluarkan tin terbabit berjaya, beruang tersebut dilepaskan kembali ke habitat asal. Gelombang haba di Eropah mencetuskan pelbagai uji kaji kreatif penduduk Britain di media sosial. Dakwaan mereka, cuaca terlalu terik hingga mampu menggoreng telur dan hirisan daging di bawah bahang matahari. Ia masak dengan sempurna selepas dibiarkan sekurang-kurangnya sejam. Uji kaji ini bukti betapa seriusnya cuaca panas ketika ini yang dikatakan melebihi 40 darjah Celsius. Saudara, berita perdana edisi 26 Julai 2022 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.